Okey, so kita mula dah. Jadi sebagaimana yang awak minta dengan cikgu, awak nak bab 12 iaitu sistem gerak balas. Okey. Betul ke? Awak minta dengan cikgu tajuk ni ke? Cikgu. Okey. So kita boleh mulalah. Awak nampak dah di slide cikgu? Nampak dah cikgu? Okey. Nampak dah cikgu. Oh, Rana tu seluduk tu Mira tu. Letih ya? Dah lah. Ya. Okey. So malam ni kita mula. Cuma cikgu cakap betul lah malam ni. Macam sama juga dengan grup-grup lain. Bila bab tu terlalu panjang awak boleh beritahu cikgu lah. Kadang-kadang cikgu akan tanya awak. Cikgu akan tanya awak kalau dah masuk pukul 10, 10.30 tu, cikgu akan tanya awak lah. Nak berhenti di sini ke, nak sambung lagi ke. Cikgu okey je dah. And then cikgu akan sambung pula lah. Okey, jadi malam ni kita nak masuk bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Okey, sebab apa cikgu kata gitu? Sebab kalau awak tengok dalam tajuk yang awak minta, kebanyakan dalam seminggu cikgu buat kelas pagi, petang, malam. Cikgu penuh sebenarnya pagi, petang, malam. 3 kali cikgu buat kelas. Jadi bila cikgu perhatikan, ramai daripada awak ni dia tak minta tajuk yang terima. Dia minta tepak belakang. Dan kebanyakan tajuk yang diminta adalah tajuk yang panjang-panjang lah. Contoh pengangkutan, sistem pengangkutan, darah, jantung, keimunan. Lepas tu sistem koordinasi gerak balas. Kalau tengok ni panjang sangat tajuk dia, iaitu 12.1 kita nak tahu tentang koordinasi dan gerak balas. 12.2 sistem saraf tu sendiri. 12.3 neuron dan sinaps. 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Dan 12.5 isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf manusia. Yang ni habis untuk satu subtopik. Kemudian dia ada satu subtopik lagi iaitu sistem endokrin dan isu kesihatan berkaitan sistem endokrin manusia. Okey. Jadi kita pergi kepada 12.1 koordinasi dan gerak balas dulu. Okay. Organisma mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitaran dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Organisma ni maksud dia manusia, haiwan, dan kita pun ada belajar juga tentang tumbuhan mempunyai keupayaan untuk kesan perubahan. Untuk kesan perubahan apa-apa yang berlaku. Dia boleh kesan panas, dia boleh kesan tiba-tiba sejuk, dia boleh kesan ada suara panggil, dia boleh kesan bau masakan. Lalu pada masa sama boleh bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Maknanya kita ni boleh kesan dan kita bergerak balas terhadap perubahan itu. Okey. Keupayaan ini dikenali sebagai kepekaan, manakala perubahan yang merangsang gerak balas disebut rangsangan. Okey. Jadi perubahan ni apa? Perubahan ni ialah kita panggil dia rangsangan. Awak terima rangsangan. Okey, awak terima rangsangan. Ikutlah rangsangan apa? Rangsangan bunyi, rangsangan bau, rangsangan apa lagi, cahaya, rangsangan sentuhan. Jadi perubahan-perubahan yang awak kesan tu kita panggil dia rangsangan. Dan rangsangan ni ada dua jenis lah, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Jadi yang cikgu sebut tadi, bunyi, bau, cahaya, sentuhan, rasa, suhu persekitaran, tekanan, semua-semua tu kita panggil rangsangan dari persekitaran luar. Okey, rangsangan tu dari persekitaran luar. Contoh, cahaya, awak buka lampu awak dapat kesan cahaya. Tu daripada luar. Bunyi awak dengar suara ayah awak panggil awak. Ataupun bau masakan mak awak menusuk hidung. Rasa, awak merasa air bikarbonat. Okey. Lepas tu suhu tiba-tiba hari ni kita sejuk berangin. Tekanan, sentuhan. Jadi semua tu adalah rangsangan dari persekitaran luar. Okey, manakala kalau cikgu sebut rangsangan dari persekitaran dalam, maknanya dia ni rangsangan dari dalam badan kita, dari dalam badan kita. Contoh,
tekanan osmosis darah. Benda tu kan berlaku dalam badan kita. Tekanan osmosis darah. Bila cikgu sebut osmosis, bermaksud air lah. Bermaksud air. Tekanan air dalam darah kita. Awak jangan tukar dengan tekanan darah Pelajar semua tukar. Kalau disebut tekanan osmosis darah, maknanya kait dengan air. Sekejap nak balas mesej. Okey. Okey, jangan tukar. Hak ni lah hak cikgu semua jumpa. Especially pelajar yang lemah-lemah lah. Tekanan darah, blood pressure Hak tekanan darah tinggi je sampai sakit kepala tu tekanan darah. Kalau tekanan osmosis darah, maknanya tekanan air dalam badan kita. Air banyak ke, air sikit ke. Okey. Lagi perubahan suhu badan perubahan suhu badan. Okey, perubahan suhu badan. Suhu badan pun dalam badan kita juga. Okey, perubahan aras gula dalam darah. Aras gula dalam darah pun rangsangan dari persekitaran dalam badan kita. Okey. Seterusnya, mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas. Jadi kita ni ada sel khas untuk kesan rangsangan tu yang kita panggil sebagai reseptor. Okey, reseptor dia adalah sel dalam badan kita yang boleh kesan rangsangan. Apabila reseptor mengesan sesuatu rangsangan seperti bunyi, rangsangan ditukar kepada bentuk impas saraf. Contoh awak dengar handset berbunyi kan, macam contoh saat ni cikgu jawab mesej. Apa cikgu jawab mesej? Sebab cikgu dengar bunyi. Jadi bunyi tu yang didengar yang dikesan oleh reseptor, bunyi handset dikesan oleh reseptor. Bunyi tu ialah rangsangan Boleh. Bunyi tu adalah rangsangan dari persekitaran luar. Okey, dari persekitaran luar. Dikesan oleh reseptor. Reseptor ni apa cikgu? Sel khas yang memang untuk kesan bunyi. Okey, jadi reseptor kita yang untuk kesan bunyi mesti dah terletak di telinga. Okey, mesti dah terletak di telinga sebab dia bunyi. Jadi dia akan tukarkan rangsangan tu, bunyi tu, dia akan tukarkan rangsangan tu dalam bentuk impas saraf. Dia akan tukar dalam bentuk impas saraf. Dan dia kata impas saraf akan dihantar ke otak. Kita pun hantar ke otak. Melalui siapa bawa dia? Melalui neuron. Melalui neuron. Kita tak panggil sel saraf kita terus je panggil dia tu adalah neuron. Jadi impas saraf yang membawa isyarat bunyi tadi tu akan dihantar ke otak oleh neuron. Dan otak tu gapo pula? Otak ni adalah pusat integrasi. Pusat integrasi yang menterjemah impas saraf tadi. Maksud terjemah tu gapo cikgu? Dia terjemahlah. Kalau bunyi ringtone macam ni, aku set untuk bunyi ringtone mak aku. Maknanya mak telefon. Dia akan terjemah belakang bunyi, siapa call, apa semualah. Okey, lalu bila dia dah terjemah, maka dia akan koordinasi gerak balas. Jadi bila otak ni terjemah, maka terhasillah gerak balas kita, iaitu kita akan jawab telefon. Okey, jadi gerak balas ni merujuk kepada cara bagaimana organisma bertindak balas selepas mengesan sesuatu rangsangan. Bahagian badan yang akan melakukan gerak balas kita panggil efektor. Efektor ni ialah contoh dia kata otot atau kelenjar. Jadi nak jawab otot atau kelenjar ni kena tengok keadaan juga. Apa cikgu? Kalau melibatkan pergerakan, maka efektor awak ialah otot. Kalau melibatkan pergerakan, contoh macam telefon berbunyi. Tangan kita yang bergerak pergi jawab telefon tu. So tangan ni ada otot-otot. Jadi efektor kita ialah otot. Tapi kalau melibatkan hormon, macam terpaksa hasilkan hormon, itu melibatkan efektor jenis kelenjar. Faham ke tak tu cikgu? Rasa macam tak berapa faham tu. Jadi dia gini Dia kena start dengan ada rangsangan dulu. Cikgu counting sini
Dia ada dalam satu slide saat ni, dia ada banyak istilah-istilah. Okey, jadi dia kata kita ni, alolah, semua gini. Sekejap deh. Dia bermula dengan kita dapat rangsangan dulu. Dan tak kisahlah rangsangan luar ke, rangsangan dalam ke, dia mesti start dengan rangsangan dulu. Okay, lepas tu rangsangan ni akan dikesan oleh art juga. Cikgu ni kan bila you nulis bulat dia akan detect macam kita nak tukar slide. Tu cikgu nulis hudu-hudu tu. Okay, maka dia akan dikesan oleh reseptor. Ingat kita terima rangsangan. Rangsangan tu tak kisahlah cahaya ke, bunyi ke, bau ke, rasa ke, suhu persekitaran ke, tekanan ke, sentuhan ke, apa-apa sahaja ni. Maka akan dikesan oleh reseptor. Reseptor ni kalau contoh kena cakap lah, kalau bunyi gak telinga, kalau cahaya gak mata. Dah. Okey, kemudian maka tercetus berita tu dalam bentuk impas saraf. Dia akan hasilkan isyarat yang dikesan tu dalam bentuk impas saraf. Dan impas saraf ni akan dihantar ke otak oleh neuron. Impas saraf akan dihantar oleh neuron ke otak. Dan otak akan buat apa? Otak akan tafsir, terjemah. Dia akan tafsir, terjemah. Gapo awak dapat? Rangsangan gapo awak dapat ni? Lalu bila dia dah terjemah, maka dia akan, nanti dulu dia akan hantar hasil tadi ke efektor dulu. Dia akan hantar hasil tadi ke efektor. Dan efektor kita ni ada dua. Sama ada nak guna otot. Jadi kalau otot dia melibatkan pergerakan. Yang kedua, kalau dia melibatkan kelenjar, dia berkaitan dengan hormon-hormon. Perlu tak kalau nak jawab telefon tu hormon dihasilkan? Tak ada. Kecuali kalau kita ni telefon tu, siapa telefon? Katakan contoh orang yang awak takut. Tiba-tiba awak dapat panggilan daripada pengetua. Awak pun budak debar. So hormon lah tu. Hormon dan dua-dua lah. Hormon kelenjar dan juga otot. Kelenjar adrenal akan merembeskan hormon adrenalina. Awak pun jadi debar dudak-dudak. Lepas tu otot awak akan mengecup mengendur, ambil telefon dan jawab. Okay, jadi bila dah hantar ke efektor, maka barulah berlaku gerak balas. Jadi dalam tajuk ni sebenarnya kalau awak perhati, dia banyak istilah. So cikgu mula balik dah. Dia gapo-gapo mesti terima rangsangan dulu, art dulu. Mesti terima rangsangan dulu dah. Mesti terima rangsangan dulu. Rangsangan tu tak kisah, rangsangan luar ke rangsangan dalam. Kemudian akan dikesan oleh art juga, reseptor. Dikesan oleh reseptor. Reseptor ni ialah sel deria khas yang terdapat pada badan kita untuk kesan rangsangan gapo. Maka terhasillah berita yang terhasil tu adalah dalam bentuk impas saraf. Okay, terhasil dalam bentuk impas saraf, dihantar oleh neuron, nanti kita belajar jenis-jenis neuron, hantar ke otak. Dan otak ni adalah pusat integrasi, dia akan tafsir, dia akan terjemah keputusan tu. Jadi bila terhasil keputusan tu pun dalam bentuk impas saraf juga. Keputusan tu pun dalam bentuk impas saraf, hantar ke efektor. Efektor ni ada dua, sama ada otot sekiranya melibatkan pergerakan ataupun kelenjar sekiranya melibatkan rembesan hormon. Okay, barulah terhasil gerak balas. Boleh ke dok dulu setakat ni? Boleh. Okey. Kemudian, ni yang cikgu kata tadi. Macam mana kita nak bezakan rangsangan dan gerak balas? Contoh, inilah kita panggil rangsangan. Apa cikgu rangsangan? Dia tak semestinya manusia dah. Mungkin dia bagi ulat gonggok ni. Jadi ulat gonggok ni dia menerima rangsangan sentuhan dari kita. Nampak? Dia terima ulat gonggok. Cikgu bukan nak ayat kita ni. Cikgu nak ayat dia ni. Ulat gonggok ni. Jadi ulat gonggok menerima rangsangan iaitu sentuhan dari kita. Jadi gerak balas yang dia hasilkan ialah dia akan menggulungkan badan dia. Jadi pehedah rangsangan tu benda hak terima, benda hak kita terima. Ikutlah kita terima, binatang terima, tumbuhan terima. Lalu terhasillah gerak balas, iaitu cara bagaimana
organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Okey, ni contoh-contoh rangsangan luar lah. Ni contoh-contoh rangsangan luar. So, awak bila awak nak sebut reseptor deria, tolong detail, tolong spesifik. Katakan contoh cahaya. Jadi deria, jangan sebut reseptor deria saja. Sebutlah reseptor deria mata. Kena sebut detail. Dia bio ni dia kena spesifik. Okey, lagi sentuhan ni, duri tajam ni. Okey, jadi kalau awak sebut reseptor deria, yang kesan benda tu ialah kulit. Mengesan rangsangan duri. Okey, lagi macam contoh mengesan ni, suhu panas ni, api duk tengah buka ni. Okay, jadi sama juga reseptor kita ialah rangsangan suhu dah. Rangsangan suhu panas. Reseptor deria sebut selalu kulit. Mengesan suhu panas kuali. Okay, lagi kita sentuh pokok semalu ni. Okay, jadi pokok semalu ni menerima rangsangan, sebut dulu, menerima rangsangan sentuhan daripada manusia. Okay, jadi reseptor dia, reseptor apa cikgu? Reseptor dia ni, oh yalah reseptor dia kat dia lah, dia sendiri, tumbuhan tu sendiri. Okay, ingat tak kalau tajuk kata 5 ke apa jenis gerak balas ni? Siapa ingat? Tajuk kata 5 ni, jenis gerak balas ni jenis ke apa? Tak ingat dah. Pokok semalu ni, dia jenis seismonasti. Seismonasti, iaitu kita sentuh dia akan tutup. Lihat dia kata 5 ni, seismonasti. Okey, tadi rangsangan luar. Okey, rangsangan dalam awak kena hati-hati sikit. Sebab apa? Sebab dia melibatkan homeostasis. Dia ada kaitan dengan tajuk homeostasis tu yang kita belajar tentang kelenjar-kelenjar dan juga apa badan kita buat bila banyak atau sikit hormon tersebut. Okey, so kita tengok yang pertama. Dia kata pH darah berkurangan. Ni cikgu kata rangsangan dal daripada kita. pH darah berkurangan. Maknanya pH darah kita ni 1, 2, 3, 4. Jadi bila 1, 2, 3, 4 pH darah kita berkurangan atau rendah, maknanya darah kita tengah berasid. Jadi kalau awak dah belajar itu, darah kita dia tak boleh jadi berasid, dia tak boleh beralkali dah. Okey, apa boleh jadi darah ni berasid? Kerana semasa itu awak tengah melakukan aktiviti cergas. Jadi benda-benda macam ni awak kena tahu dah dalam PSO, dia akan bagi situasi ke awak. Dia bagi situasi kepada awak. Awak kena memikir sendiri gapo rangsangan yang akan terhasil. Jadi dia katakan melakukan seorang lelaki melakukan aktiviti cergas. Awak pun kena tahu bila aktiviti cergas oksigen tak cukup. Karbon dioksida yang banyak. Jadi bila karbon dioksida banyak dalam darah, maka sebab itulah pH darah dia jadi berkurangan 1, 2, 3, 4, maka menunjukkan darah dia jadi berasid. Jadi badan kita bila dia kesan benda ni, dia akan buat homeostasis, iaitu dia akan buat mekanisme suap balik negatif. Sebab tu cikgu kata dia ada kaitan dengan tajuk homeostasis, iaitu dia akan baiki balik keadaan darah berasid ni dengan buat mekanisme suap balik negatif. Jadi macam mana cara gerak balas dia akan buat? Iaitu kita akan bernafas dengan banyak. Ataupun kadar pernafasan bertambah. Sebab tu awak rasa tak bila awak aktif, awak berlari ke merentas desa ke gapo, awak akan tercungak-cungak. Apa awak tercungak-cungak? Sebenarnya itulah gerak balas badan kita untuk singkir karbon dioksida sebab banyak sangat. Bila karbon dioksida banyak, darah kita jadi berasid. Jadi badan kita dia akan buat sendiri gerak balas ni, iaitu kita akan bernafas lebih cepat dan banyak. Gitu. Jadi awak tak sedar pun sebenarnya awak kata, oh benda tu memang jadi gitu cikgu bila letih berlari kak. Tak, itu sebenarnya itulah gerak balas pada kita untuk baiki balik keadaan tu. Okey. Kemudian rangsangan dalam yang kita terima ialah, okey, katakan contoh awak minum air banyak. Minum air banyak. Okey. Air banyak. Cikgu kata dah bila air banyak dia sosel ni. TOD rendah. Sebab tu dia kata bila minum air banyak sangat,
tekanan osmosis darah. TOD. T tekanan, O osmosis di darah. Jadi turun. Apa jadi turun? Sebab air banyak sangat kita minum. Okey. Apa gerak balas badan kita akan buat? Kita tak sedar pun benda tu, kita minum banyak dok air. Yang kita tahunya bila kita minum banyak air, kita kencing banyak. Betul lah, itulah gerak balas badan kita. Iaitu isi padu air kencing yang dihasilkan adalah banyak dan cair. Banyak minum air, banyaklah kencing. Nah, tu pun adalah mekanisme suap balik negatif. Bagaimana badan kita ni nak betul balik keadaan tu. Itulah gerak balas orang panggil. Okey, lagi. Awak buat aktiviti cegas, berlari. Bila berlari awak rasa panas ke? Bila panas, rangsangan yang berlaku ialah suhu badan akan meningkat. Suhu badan meningkat. Sebab tu kalau macam katakan contoh, awak ni kena melentas desa ke apa ke, lepas awak siap, awak panas berpeluh-peluh tu. Suhu badan meningkat. Jadi gerak balas badan kita akan buat ialah memang badan kita akan berpeluh lah. Oh, cikgu, jadi ada sebab lah badan kita berpeluh tu. Yes, badan awak berpeluh sebab untuk sejukkan badan. Apa nak sejukkan badan? Sebab nak turunkan balik suhu badan yang meningkat. Itulah gerak balas yang dilakukan oleh badan kita. Awak nampak macam payah ke? Sebab dia rangsangan dalam. Kalau rangsangan luar awak tahu dah. Kalau cahaya kena mata awak tutup mata awak. Awak tutup mata, itulah gerak balas. Awak bunyi handset, awak angkat telefon. Tu gerak balas. Jadi mudah ke kalau rangsangan luar. Kalau rangsangan dalam ni dia kena memikir. Especially kalau dia bagi ni situasi-situasi macam ni. Awak kena memikir sendiri. Okay, seterusnya. Selepas makan banyak karbohidrat. Karbohidrat. So, rangsangan dalam yang berlaku ialah aras gula dalam darah meningkat. Ataupun selepas minum banyak air manis. 4 gelas minum air manis. Minum teh tarik. Aras gula dalam darah pun meningkat. Jadi lagu mana badan kita buat gerak balas nak baiki balik tu? Dia akan buat mekanisme suap balik negatif, iaitu insulin akan dirembeskan oleh pankreas untuk tukarkan glukosa berlebihan jadi glycogen. Boleh beza tak situasi? Dia mula-mula kena baca ni dulu. Situasi, apa rangsangan yang berlaku dan apa gerak balas yang akan kita lakukan. Boleh ke? Boleh beza ke rangsangan luar dengan dalam ni? Cikgu tanya dulu. Boleh, cikgu. Boleh deh. Okey, jadi ingat deh, soalan periksa dia akan beri situasi-situasi macam ni. So kalau ingat balik, ada satu soalan dalam trial kita tu yang dia kata seorang lelaki bersauna. Tu situasi tu. Tu situasi. So bila bersauna, rangsangan dalam dia ke apa? Bila dia bersauna, rangsangan dia ni, suhu badan dia meningkat. So apa gerak balas dia? Badan dia berpeluh. Bila badan berpeluh, air dia sikit. Air dah tubik dah, buat peluh-peluh. Jadi bila air sikit tu ya awak cerita TOD tinggi. Bila TOD tinggi, hormon ADH dirembeskan. Barulah kita kait. Nampak? Bayu ni dia kena gitulah. Dia tak boleh baca kalau bab 12 je. Dia kena, otak kita ni kena kait. Lepas tu lompat pergi bab 13. Lepas tu lompat pergi bab seterusnya. Okey. So kita ambil yang mudah dulu iaitu rangsangan luar. Ni yang biasalah. Macam contoh cikgu kata tadi. Rangsangan dari persekitaran luar. Contoh bunyi telefon berdering. Nampak tak? Perkataan nombor 1 kita akan cari perkataan rangsangan. Dari mana? Telefon berdering. Jadi dikesan oleh reseptor deria sebut. Tak boleh sebut dalam organ deria saja. Dikesan oleh reseptor deria iaitu telinga dan diubah menjadi impas saraf. Okey, lepas tu impas saraf dihantar oleh tak boleh dah sebut neuron saja, kena detail dah. Sebab sini dia terima daripada deria, maka akan dihantar oleh neuron deria. Tu cara nak ingat. Dikesan oleh reseptor deria. Lepas tu jadi impas saraf. Siapa bawa impas saraf? Dibawa oleh neuron. Sebab dia kesan oleh reseptor deria, maka dibawa oleh neuron deria. Neuron deria. Lalu dihantar ke pusat integrasi otak.
Otak akan buat apa? Otak akan, kalau dalam PSO tak ingat interpretasi tak apa. Oyak je, otak akan tafsir dan terjemah. Kalau tak ingat interpretasi tu awak buat je. Otak akan mentafsir dan menterjemah maklumat tadi. Okey, lalu gerak balas dicetuskan. Lalu gerak balas dicetuskan. Dia tak hasil gerak balas lagi, dia baru cetus baru. Dia baru cetus keputusan baru. Okey. Jadi impas tadi akan dihantar melalui neuron motor. Pergi ke mana? Keluar daripada otak, pergi ke efektor. Okay, impas dihantar oleh neuron motor, keluar daripada otak, pergi ke efektor. Dan efektor kita tak perlu kelenjar sebab tak perlu hormon. Jadi dia melibatkan otot tangan. Kalau boleh hoyak selalu, otot tangan mengecut, kena sebut kecut dulu. Mengecut dan mengendur. Lepas tu buat apa yang nak kecut kenduk? Untuk menghasilkan pergerakan. Pergerakan ke apa? Menjawab telefon. Jadi menjawab telefon ialah gerak balas yang dihasilkan. Dah. Okay, sekejap cikgu ambil highlight. So nombor 1 cikgu, kalau nombor 1 cikgu akan cari ransangnya dulu. Ada tak awak sebut ransangnya? Luar ke dalam? Sebut luar. Okay, berilah contoh bunyi telefon. Dapat dah. Dalam satu ayat lengkap tu satu markah. Okey, lepas tu dikesan oleh siapa? Reseptor dia sebut telinga. Okey, lalu diubah menjadi impas saraf. Kalau dalam PSO ni kita akan dapat 2 markah di sini. Sini so dan diubah menjadi impas saraf. Sini 1 markah. Sini 3 dah. Okey, lepas tu siapa bawa? Dibawa oleh neuron deria nak pergi mana? Ke pusat integrasi. So dapat lagi 1 markah lagi. Okay, lepas tu otak akan buat apa? Cikgu nak ni. Otak interpretasi. Maknanya tafsir boleh, terjemah boleh. Dan suatu gerak balas dicetuskan. Boleh buat ayat macam ni cukup lengkap gini 1 markah semua. Okay, lepas tu keluar daripada otak, impas tu akan dihantar oleh neuron motor. Kita nak sebut neuron motor nak gimana? Ke efektor. Okay, boleh sebut gitu 1 markah lagi. Okay, lepas tu efektor, kalau boleh cikgu nak support cikgu ni. Efektor awak tu apa? Awak kena pasti. Hormon, kelenjar ke otot? Okay, jadi kalau tak melibatkan kelenjar, terus je lah. Efektor kita ialah otot tangan, nak kena sebut ni. Mengecut, mengendur, menghasilkan pergerakan. Pergerakan menjawab telefon adalah gerak balas. Kena sebut belakang cikgu. Efektor iaitu otot tangan, mengecut, mengendur. Apa yang nak kecut kendur? Menghasilkan pergerakan. Pergerakan ke apa? Jawab telefon. Jawab telefon adalah gerak balas. So di sini 1 markah. Boleh hoyak kecut kendur, pergerakan. Gerak balas jawab telefon 1 markah lagi. So kalau awak tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah saja. Dah. Jelas dah? Okey. Ini contoh-contoh tadi lah. Contoh lagi, contoh lain lagi dah, contoh yang kedua. Sebutlah rangsangan persekitaran luar. Gapa? Nampak air. Kena sebutlah rangsangan nampak air, mungkin air itu sedar, ada air batu, persekitaran luar. Dikesan oleh reseptor diri, sebut reseptor diri gapa? Mata. Okay, lepas tu, impas tadi akan diubah menjadi impas saraf dan dihantar oleh neuron deria pergi ke pusat integrasi. Kena sebut pusat integrasi iaitu otak. Okay. Otak akan buat apa? Otak akan mengintegrasi dan menginterpretasi. Kalau tak ingat dari PSO 2 perkataan ni, otak akan mentafsir dan menterjemah. Tak apa, betul juga. Mentafsir dan menterjemah lalu mencetus gerak balas. Dia tak hasil gerak balas lagi, dia cuma mengeluarkan mencetus baru. Mencetus maksud dia keluarkan keputusan, gerak balas. Okay, gerak balas ni perlu tak pergi ke, nak pergi ke otot ke nak pergi ke kelenjar? Mestilah pergi ke otot. Otot mana? Otot tangan sebut. Otot tangan kecut kendur, menghasilkan pergerakan, mengambil air, ambil air dan minum adalah gerak balas. Kena royak gerak balas awak tu gapo. Tak kira tengok saja. Ambil air dan minum. Deh? Jelas deh? Kalau boleh buat supaya cikgu ajar saat ni, 8 markah.
Okey, so kadang-kadang dia tak semestinya beri stimulus manusia deh. Maybe dia boleh bagi stimulus haiwan. Awak jangan kejut lah. Sebab apa ni, dia kalau soalan kebat, dia tak akan gunakan stimulus yang sama semua. So dia akan, mungkin dia boleh bagi haiwan. Contoh haiwan ni kan, dia tengok pizza. Lepas tu, tubik lah tak idea dia. So sama juga ni rangsangan. Rangsangan gapo bang hotdog ni. Ni bang gapo dia panggil? Bulat-bulat tu gapo dia dah? Pepperoni gapo dia? Pepperoni. Awak tahu benar bab gitu tu. Dikesan oleh reseptor dia. Royak selalu. Ni gabrian cikgu, gabrian otak dia kan ni. Dok lah ni lalu hidung dia. Dah. Dikesan oleh deria hidung dia. Reseptor. Sebut reseptor deria hidung. Lepas tu tercetuslah impas saraf. Tercetus impas saraf. Lepas tu apa lagi? Tercetus impas saraf dibawa oleh neuron deria. Gimana ke pusat integrasi otak. Macam manusia awak jawab soalan, awak guna hak manusia. Walaupun dia haiwan, dia serupa je. Lepas tu pusat integrasi ni, otak ni akan buat apa? Mentafsir dan menterjemah dan mencetuskan gerak balas. Lepas tu impas tadi akan dibawa oleh neuron motor. Neuron motor gimana? Gi ke apa? Dia melibatkan kelenjar ke melibatkan otot? Otot lah. Jadi otot mulut dia ni, otot di mulut dia ni akan kecut kendur lalu menjelir-jelirkan lidahnya dan menitik. Idea tu sebagai gerak balas. Ataupun kadang-kadang dia akan bunyi dia sebab dia nak mitok makan ni. Jelas Awak ingat kalau naik haiwan pun jangan takut. Jangan gabra, jangan panik. Jangan blur. Jawab je seperti manusia. Okay? Okay, dan seterusnya. Reseptor dan efektor bekerjasama untuk membawa perubahan yang sesuai bergantung kepada rangsangan yang dikesan. Maknanya start daripada dia kesan rangsangan sampailah efektor ni hasilkan gerak balas, maknanya dia bekerjasama lah, barulah ada gerak balas. Okay, koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Ayat buku ni kan belik lah. Jadi maksud dia gini, kalau sebut koordinasi ni, koordinasi ialah proses start daripada awak terima rangsangan tadi sampai awak hasil gerak balas. Proses bermula pada awak terima rangsangan sampai hasil gerak balas tu orang panggil koordinasi. Mana cikgu tak faham. Ni, start daripada awak nampak air sampai awak ambil air minum, semua tu kita panggil koordinasi. Maknanya proses. Mula daripada awak dapat rangsangan sampai awak hasil gerak balas, itu adalah koordinasi. Okay, dan koordinasi ni dan gerak balas dijalankan oleh dua sistem. Iaitu saat ni kalau awak tengok, kalau tidak melibatkan hormon kita panggil sistem saraf saja. Tapi kalau ada je dalam takdir melibatkan sistem endokrin. Apa dia? Melibatkan kelenjar dengan hormon, maka dia melibatkan sistem endokrin. Cikgu ada ke hak melibatkan dua-dua? Yes, ada. Contoh mata awak melihat ular. Contoh mata awak lihat ular mari ke arah awak. Awak memanglah awak akan satu awak akan lari dia. Sebelum awak lari tu tidak dudak. Jantung berdebar apa semua tu, itu ialah hormon adrenalina. Okay, cikgu ajar dah sebelum kita cuti hari tu, sebelum kita trial, bila semua benda meningkat, adrenalina ni dia akan meningkatkan belakang, meningkatkan denyutan jantung, dudak dia debar. Bila denyutan jantung tu banyak dia pam darah. Bila pam darah banyak, darah bawa oksigen banyak, tenaga banyak. So awak pun akan kecut kendur otot, awak akan lari daripada ular tersebut. So dia ada hak melibatkan sistem saraf saja dan ada juga yang melibatkan dua-dua, sistem saraf dan sistem endokrin. Cikgu ada ke dia melibatkan sistem endokrin saja? Tak ada. Tu orang gila deh. Dia tak ada sistem saraf, macam mana dia nak keser rangsangan? Jadi dia sama ada sistem saraf saja ataupun sistem saraf dan sistem endokrin. Dia tak ada sistem endokrin saja deh dalam ni. Boleh? Jelas ke tak? Jelas cikgu. Okey, seterusnya.
Cikgu, tadi cikgu cerita pasal rangsangan luar. Macam mana kalau dia melibatkan rangsangan dalam? Okey, rangsangan dalam pun sama juga. Sama juga. Cuma bezanya rangsangan dalam ni, okey, ni yang cikgu nak cerita. Okey, dia macam sama juga menerima rangsangan. Rangsangan tu gapo cikgu? Rangsangan dalam lah. Gapo? Tekan osmosis darah. Hak tadilah minum air banyak tadi ataupun minum air sikit. Minum air banyak atau minum air sikit. Tekanan rangsangan tekanan rangsangan ayat dia, rangsangan apabila menerima rangsangan berlaku apabila meminum air yang banyak menyebabkan tekanan osmosis darah rendah. Gitulah. Ataupun rangsangan akan dikesan oleh reseptor apabila seseorang itu melakukan aktiviti cergas menyebabkan suhu badannya meningkat. Maknanya kita akan beri situasi dulu. Situasi kita tu duduk dalam apa? Barulah kita kata rangsangan itu ialah rangsangan mengesan suhu badan yang meningkat. Ataupun seorang lelaki telah memakan nasi 6 pinggan. Bila makan nasi, gula banyak. Jadi kita kata yalah. Sorry, buat apa pula aku sini deh. Sorry. Sini deh. Menyebabkan aras gula beliau banyak. Rangsangan memakan banyak nasi tadi dengan aras gula yang banyak dikesan oleh reseptor. Dia gitu. Kita akan sebut kalau rangsangan dalam ni, kita akan sebut situasi dia dulu. Situasi dia tu dia buat gapo. Ataupun contoh pH darah tadi. pH darah berasid. Apa? Sebab awak buat aktiviti cergas menyebabkan banyak karbon dioksida. Kena bagi situasi dulu. Lepas tu barulah kita kata rangsangan itu menyebabkan pH darah jadi berasid. Dah. Kemudian ia sama juga akan dikesan oleh reseptor. Kalau rangsangan dalam ni dia ada reseptor yang khusus. Apa cikgu reseptor yang khusus? Contoh kalau tekanan osmosis dia ada osmoreseptor. Dia ada nama suku dah. Osmoreseptor. Osmoreseptor. Apa yang tak boleh nak nulis. Osmoreseptor. Kalau suhu badan, termoreseptor. Termo ni terma. Terma ni suhu. Kalau pH darah, awak tulis deh. Baroreseptor. Sekejap. Baroreseptor ke? Sekejap, cikgu tukar dah. Baroreseptor tu tekanan darah deh. Tekanan darah. Kalau pH darah kita panggil reseptor saja deh. Kalau pH darah kita panggil reseptor. Kalau aras gula dalam darah pun kita panggil reseptor. Kalau tekanan darah barulah kita kata baroreseptor. Maksudnya reseptor dia ni ada nama lah. Ada nama. Jadi kalau boleh yang ada nama tu sebutlah nama dia deh. Okay, jadi kalau tekanan osmosis darah ia akan dikesan oleh reseptor iaitu osmoreseptor. Kalau suhu badan ia akan dikesan oleh reseptor iaitu termoreseptor. Kalau pH darah, aras gula darah, reseptor saja sebut. Kalau tekanan darah, baru reseptor. Lalu bila dah kesan, tercetus impas saraf. Macam tadi lah. Tercetus impas saraf. Dibawa oleh neuron deria. Hantar pergi mana? Hantar pergi ke pusat integrasi medulla oblongata. Take note yang ni. Otak juga tapi kena sebut mana. Di otak juga tapi sebab dia ni tindakan tak terkawal tak terkawal, maka dia akan dihantar ke medulla oblongata. Okey. Lepas tu medulla oblongata pun mencetuskan gerak balas. Cetus gerak balas, hasil keputusan lah. Dan dibawa oleh neuron motor dan dia pun ada dua keadaan juga tapi biasanya dia melibatkan kelenjar lah. Okey, dibawa ke efektor biasanya kelenjar. Tapi apa cikgu buat otot situ? Ada juga yang melibatkan otot. Ada juga yang melibatkan otot. Contoh apa cikgu melibatkan otot? Okey, pH darah. Tadi kan kita nak keluarkan karbon dioksida banyak-banyak. Itulah kita punya gerak balas kita.
bila pH darah berasid, kita kena buanglah karbon dioksida banyak. Jadi siapa nak buang? Otot interkostal dan otot diafragma dalam dada awak akan mengecup, mengendur cepat, menyebabkan awak akan bernafas lebih cepat. Jadi bila bernafas lebih cepat, tercungak-cungak, awak akan buang karbon dioksida. Jadi benda ni dia berkait dengan tajuk lain-lain pula, respirasi dan sebagainya. Sebab tu biologi ni bukan cala-cala orang yang dapat A+. Orang yang dapat A+ ni adalah orang yang boleh kait dengan tajuk ni, kait dengan tajuk tu. Boleh dah? Jelas ke tu? Dia kalau rangsangan dalam ni, dia ada banyak sikit lah kerjanya. Nak kena fahamkan dari segi homeostasis dan dari segi sistem endokrin tu sendiri. Okay? Tapi benda macam sama juga deh. Rangsangan dikesak oleh reseptor, tercetus impas saraf, dibawa oleh neuron deria, hantar ke pusat integrasi tapi kena sebut medulla oblongata, kemudian tercetus gerak balas, dibawa oleh neuron motor, pergi ke efektor, efektor biasanya kelenjar. Okey, setakat ni ada nak tanya tak tentang hak ni dulu? Cikgu takut awak pening. Ataupun tak boleh nak tanya sebab tak faham. Tanya je. Cikgu, kalau tak ayat medulla oblongata tu jadi salah lah cikgu jawab Salah. Sebab hak ni dia boleh kait dengan tajuk tindakan tak terkawal lepas ni, belakang-belakang sikit. Pusat integrasi otak iaitu di medulla oblongata. Kena sebut lah. Cikgu, gerak balas tu lepas efektor ke sebelum efektor? Gerak balas selepas. Barulah tercetus gerak balas. Sini. Jadi gerak balas ni kita kena cerita juga. Nak cerita mana cikgu? Hak ni tak ada. Dapat tak cikgu buat kotak gini? Situasi gapo berlaku? Rangsangan dalam tu, rangsangan gapo dalam badan kita. Barulah dia akan dikesan oleh reseptor. Dia kena ada rangsangan dalam dulu. Dikesan oleh reseptor. Lepas tu dibawa ke medulla oblongata semua tu, hantar ke efektor. Efektor barulah hasil gerak balas. Ni semua gerak-gerak balas tadi. Jadi kalau awak tengok sini gerak balas, kalau contoh deh, kalau yang pH darah berasid adik, dia ada tulis sini kan, kadar pernafasan bertambah untuk singkir karbon dioksida. Kadar pernafasan, maknanya kita akan kelenjar ke otot? Mesti otot. Otot ke apa cikgu? Otot diafragma, otot interkostal luar, otot interkostal dalam paru-paru awak tu. Melibatkan otot. Okey. Kalau hak ni, minum air banyak, tekanan osmosis darah menurun, air banyak. Isi padu air kencing dihasilkan banyak. Tidak, dia ni kalau cerita air kencing ni, dia melibatkan hormon. Hormon ke apa? ADH. Dia tak melibatkan otot, dia melibatkan hormon, kelenjar. Melibatkan kelenjar. Okey. Kalau hak ni suhu badan meningkat, badan berpeluh. Badan berpeluh dia melibatkan kelenjar. Sebab apa cikgu kelenjar? Sebab hormon. Tapi tengok juga. Dia melibatkan hormon ke apa? Badan berpeluh untuk sejukkan badan. Tak ada. Air genduh ke apa ni? Hormon ADH juga. Okay. Kalau aras gula meningkat tu, hormon juga. So dia melibatkan kelenjar. Jadi nak jawab ni kena hati-hati. Apakah efektor dia? Lalu gerak balas tu kena cerita. Apa gerak balas dia yang terhasil? Nanti tengoklah insyaAllah kalau cikgu ada masa. Cikgu ni kan tak ada cikgu janji kemarin. Cikgu janji Najmah nak buat nota gotu. Tak buat lagi sebab hari ni buat postmortem. Buat KJL hak. Adalah yang PKP suruh. Jadi insyaAllah kalau dia cikgu akan buat nota ni. Senang kan awak. Gapo ni cikgu akan kait selalu. Apa situasi dia, apa go ni. Siapalah dia hasil efektor. InsyaAllah. Awak kena doa biar cikgu ada masa, cikgu boleh buat benda ni. Okay, cikgu akan buat untuk 1, 2, 3, 4, 5 tu sampai tekanan darah. InsyaAllah. Okay. Ni contoh yang cikgu kata tadi. Rangsangan dalam tadi. Cuba kita tengok dah. Nampak tak? Dia sebut dulu ni.
rangsangan dari persekitaran dalam. Sebut dulu apa situasi kita, rangsangan dalam kita. Contoh, tekanan darah meningkat semasa berlari. Semasa berlari ni, ini ialah situasi. Dia sebut selalu. Rangsangan dia, ni disebut rangsangan ni. Jadi awak nampak tak? Dalam satu ayat, budak ni dah sebut dua benda dah. Dia kata, rangsangan dari persekitaran dalam. Apa dia rangsangan dia? Tekanan darah jadi meningkat kerana sekarang dia sedang berlari. Boleh? So, bila dia sebut macam ni, dia dah dapat satu markah keseluruhan. Lepas tu, dikesan oleh reseptor. Ingat tak cik kata kalau tekanan darah, ia akan dikesan oleh reseptor. Kalau tekanan darah, kita kena sebut baroreseptor. Dan baroreseptor ni terletak di arka aorta dan arteri karotik. Cikgu, kalau saya tak sebut arka tak apa cikgu? Yes, boleh. Terletak di aorta dan arteri karotik ni adalah arteri yang nak pergi ke kepala awak. Lepas tu macam biasa, impas, ni dah dapat satu markah. Impas saraf dicetuskan dan dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Satu markah. Apa pusat integrasi akan buat? Pusat integrasi medula oblongata. Nampak tak disebut? Medula oblongata akan mentafsir dan menterjemah. Lalu mencetus gerak balas. Dia baru cetus gerak balas. Kita tak buat gerak balas lagi. Dia keluarkan keputusan. Dan dibawa oleh neuron motor ke efektor. Satu markah lagi. Sini satu markah. Efektor awak lah ni gap sebab dia nak buat nak turunkan tekanan ke. Jadi efektor dia melibatkan otot. Dia bukan kelenjar. Apa cikgu otot? Otot jantung tu sendiri. Dia sebut ni. Pengecutan otot kardium jantung menjadi perlahan. Sebab tadi dia dudak tu otot tu tinggi gecut. Dudak. Jadi cara dia nak slow pengecutan otot kardium menjadi perlahan dan pengembangan diameter salur darah. Bila sebut salur darah pun otot juga. Dapat satu markah sini. Jadi gerak balas yang terhasil lah ke apa? Tekanan darah menurun, kembali ke julat normal. Satu markah lagi. So kalau kita tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin sini boleh jadi satu markah lagi kot ni. Impas saraf tercetus ni tak ada sini. Jadi jawapan dia 8 markah. Ni hak menurun ni. Tekanan darah menurun kembali ke julat normal ni orang panggil gerak balas. Hak ni hak kita kata otot kecil kendur hak ni. Ada sini. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, so ini ada contoh daripada peperiksaan yang sebelum ni lah, peperiksaan tahun lepas Ni PBDB 2 tahun lepas. Okey, kita baca dulu. Dia bagi situasi, dia kata dehidrasi adalah antara faktor terjadinya penurunan tekanan darah. Kena baca. Ni stimulus lah ni. Dia kata kalau dehidrasi akan menjadi penyebab kepada penurunan tekanan darah. Maknanya kalau awak ni kering kontang, tak minum air, akan jadi turun tekanan darah awak. Terangkan bagaimana sistem peredaran darah. Awak pun tengok babi ke cikgu tulis tu? Tak, cikgu tulis itu bab 1 tahun lepas. KBSM dulu. Jadi terangkan bagaimana sistem peredaran darah dan sistem saraf berperanan mengawal atur tekanan darah yang menurun. Sebab bila awak tak minum air, tekanan darah awak akan turun. Okey, so sama. Bagi situasi dulu dan rancangan kita. Jadi cikgu tulis dehidrasi ialah kehilangan atau kekurangan air dari tubuh menurunkan isi padu darah dalam arteri. Dah tak minum air, maka darah jadi tak cukup lah sebab kurang air. Menurunkan isi padu darah dalam arteri dan vena. Menyebabkan tekanan darah menjadi rendah. Satu markah. Sebab apa? Dalam satu ayat ni dah ada situasi, dah ada rangsangan. Situasi ialah dia kurang minum air. Rangsangan dia ialah tekanan darah jadi rendah. Jadi cik kata tadi, kalau kait dengan tekanan darah, yang kedua, dikesan oleh reseptor iaitu baroreseptor yang terletak di dinding aorta dan arteri karotik. Satu markah lagi. Lepas tu,
tercetus impas saraf dan dihantar oleh neuron aferen ni silibus lama. So jangan guna aferen dan dihantar oleh neuron deria. Okey. Lepas tu kadar penghantaran impas berkurang atau tiada. Kadar penghantaran impas saraf berkurang. Hak ni sebab dia nak kait dengan sistem peredaran darah. Jadi sebab dia ni kurang minum air, tekanan darah dia rendah dah. Jadi kadar penghantaran impas pun sangat-sangat perlahan. Sebab tu kalau awak tengok orang yang tak minum air, orang yang tak makan banyak hari ni, dia letih je. Kita tanya soalan pun dia tak cakap dah nak jawab. Sebab apa? Sebab kadar penghantaran impas tu sendiri perlahan dah. Sebab tak cukup tenaga. Nak gimana? Gi ke pusat integrasi, tengok ni sebut ni, di medula oblongata. Okey, lepas tu medula oblongata pun tafsir, terjemah. Impas saraf dihantar oleh neuron tukar, bukan eferen dia. Neuron motor pergi ke efektor melalui saraf simpatetik. Apa cikgu simpatetik? Sebab nak tingkatkan balik tekanan darah dia. Nak tingkatkan balik denyut jantung dia tadi. Dia tadi sini ni jadi ni sebab dia tak cukup air, tak cukup makan, dia letih. Jadi kadar penghantaran impas saraf berkurangan. Jadi sebab kita nak meningkatkan balik denyutan jantung dia tu, dia kena melalui saraf simpatetik. Cikgu kalau tak sebut saraf simpatetik tak apa kau? Tak apa. Tak apa tak sebut. Okey. Jadi hantar ke efektor. Efektor akan buat mekanisme pembetulan. Kenapa dia nak betul balik tu? Okey. Pembetulan dia akan buat ialah SAN mencetuskan banyak impas saraf untuk meningkatkan kadar denyutan jantung. Otot leaching, nampak tak? Bila ada perkataan otot maknanya berkait dengan otot. Otot leaching, salur arteri akan mengecup mengendur cepat. Diameter arteri berkurangan. Rintangan darah yang mengalir dalam salur darah meningkat. Awak faham ke? Dia gini, bila orang tu tak cukup air, dia jadi macam letih. Letih, salur darah dia gerak pun slow. Jadi sebab dia nak naik balik, pergerakan darah dia tu biar laju sikit, biar laju, maka otot dekat salur darah ni akan kecup kendur cepat. Yang kedua, diameter arteri. Diameter arteri kalau tadi dia besar sebab tu darah slow lalu tu. Sekarang dia akan jadi diameter arteri akan kecup sikit. Dia akan kecup. Jadi diameter dia akan berkurang, mengecup sikit. Jadi bila dia kecup, tekanan akan duk tolok. Darah duk tolok. Lalu maka meningkatkan tekanan darah kembali ke aras normal. Kita nak kait tekanan darah dia. Sebab bila dia tak cukup air, dia kering kontang, tekanan darah dia rendah. Jadi bila nak suruh tekanan darah ni naik balik, salur darah awak akan mengecup, kecil sikit. Jadi bila kecil kan, darah duk tolok tekan, tekanan darah tu akan naik. Okay, deh. Jadi ini adalah beberapa situasi yang mungkin akan digunakan dalam soalan PSO. Contoh dia kata tekanan darah akan jadi rendah kerana dehidrasi. Tengok orang dah buat soalan dah dehidrasi. Tapi mungkin juga dia beri soalan pendarahan teruk. Katakan contoh dia, seorang lelaki telah mengalami pendarahan teruk menyebabkan penurunan tekanan darah. Soalan betul tak? Terangkan bagaimana sistem peredaran darah dan sistem saraf berperanan untuk mengawal atur tekanan darah dia turun saat ni untuk naik balik. So kalau soalan tanya macam tu, awak gunalah jawapan cikgu ni. Nombor 1 siapa nombor 7. InsyaAllah nanti ni pun cikgu akan beri juga ke awak. Boleh Okey. Jadi ni ialah contoh-contoh rangsangan dalam. Rangsangan dalam memang payah sikit lah kak. Sebab tu cikgu kata dia kait dengan homeostasis, dia kait dengan kelenjar-kelenjar kita. So macam contoh suhu badan kita normal. Suhu badan kita normal. Tiba-tiba suhu badan kita naik. Apa suhu badan kita naik? Sebab kita buat aktiviti cergas. Contoh macam kita baru lepas aerobik dengan cikgu Nik Mahaini. Kita buat aerobik tu 2 jam. Lelah. Peluh kita. Jadi suhu kita akan naik. Jadi kita kena bagi situasi dulu. Situasi kita buat aerobik bersama cikgu Nik Mahaini. Rangsangan dalam kita ialah suhu badan kita meningkat lebih daripada 37 iaitu 38.9. Okey. Lepas tu dikesan oleh reseptor.
Kalau boleh sebut, kalau suhu cik kata tadi termoreseptor yang terletak di organ kulit. Tercetus impas saraf. Dihantar oleh neuron deria. Hantar gimana? Pusat integrasi otak sebut medulla oblongata. Okey, lepas tu lalu tercetus gerak balas dibawa oleh neuron motor pergi ke efektor. Efektor kita ialah melibatkan kelenjar. Kelenjar, dia kata sini kelenjar endokrin dan kulit. Yang ni awak kena rujuk dekat tajuk homeostasis, bahagian kawal atur suhu. Bahagian kawal atur suhu. Kalau bau ni cikgu ada suruh baca bau ni. Bahagian kawal atur suhu. Melibatkan kulit, arteriol, awak punya bulu roma ke apa? Condong. Itu melibatkan kulit. Lepas tu dia ada juga kelenjar-kelenjar endokrin tu. Jadi awak baca balik itu. Lepas tu apa gerak balas yang berlaku? Gerak balas untuk hilang haba tu ialah dia akan berpeluh. Bila berpeluh, suhu kena sebut suhu turun kembali normal balik. Nampak simple je. Kait dengan sistem saraf. Tapi pada masa sama sini ni. Dia kait dengan kelenjar, kait dengan sistem endokrin. So kena baca belek buku dekat tajuk endokrin. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis reseptor yang cikgu kata tadi. Okey, kalau reseptor deria ni tak apa. Tu kita tak takut sebab kita tahu. Kalau cahaya mata, bau hidung, bunyi telinga deh. Tetapi ada reseptor yang khusus. Ada reseptor yang khusus. Contoh, kalau budak bagus dia akan sebut sosok. Contoh kalau cahaya, awak pun sebut reseptor deria mata. Betul dah. Tapi kalau budak yang bagus dia akan sebut reseptor deria yang mengesan cahaya ialah fotoreseptor yang terletak di mata. Kalau tak sebut cikgu tak apa cikgu? Tak apa. Sebut reseptor deria mata cukup dah. Cuma kalau nak lebih lagi lah. Kalau cahaya ni foto-foto. So fotoreseptor. Okay, kalau suhu-suhu termoreseptor. Kalau kimia, kemoreseptor. Kalau perubahan tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, baroreseptor. Okay, kalau sentuhan dan tekanan, mekanoreseptor. Cikgu, kalau saya tak sebut mekanoreseptor, tak apa. Dikesan oleh reseptor saja, betul dah. Cuma kalau untuk jenis deria, apa tu kena detail lah. Sentuhan dan tekanan ni tak apa. Okay, kesakitan nociceptor. Ni pelik sikit nociceptor. Ada nak tanya? Kalau dalam PSO bela jugalah tak ingat ke. Sebut reseptor lah. Reseptor deria gapo. Tapi kalau tak melibatkan deria tu tolong hafal lah sikit-sikit tadi. Contoh macam kalau suhu gak suhu termoreseptor. Kalau tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah baroreseptor. Boleh? Hal lain tu tak apalah, tak sebut mekanoreseptor tu apa payah ni tak apa. Ni tak apa, tak sebut. Okay. Bahan kimia tak awak tak ingat. Kemoreseptor. Ni pun tak apa kalau tak sebut sebab kita tahu kalau cahaya gak reseptor deria mata. Ni contoh tadi lah. Awak kesan. Awak pada sebut reseptor deria mata yang terletak pada deria mana? Reseptor deria yang terletak pada mata. Tapi kalau pelajar bagus saya sebutlah reseptor itu ialah fotoreseptor yang terletak di deria mata. Lagi bagus sebenarnya. Lepas tu nampak tak dia akan hantar tu melalui neuron deria. Okay, sebab dia terima pada deria. Hantar ke otak. Otak ni pusat integrasi. Boleh? Ni disebut ni, dibawa oleh neuron deria. Gapo? Saraf optik. Gapo dia saraf optik cikgu? Saraf mata awak lah sebab awak kesan cahaya. Boleh dah? Okey, seterusnya. Kita nak tahu tentang kenapa kita kena perlu bergerak balas. Bila kita kesan rangsangan, kita kena buat gerak balas. Sebab apa Okey, so dia kata
Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan dalam persekitaran luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk kemandirian organisma. Ni baru jawapan dia. 1, untuk survival. Apa kita kena bergerak balas? Untuk survival, untuk kemandirian organisma. Contoh, nak suruh awak faham perkataan kemandirian ni deh. Survival ni, contoh. Banjir. Awak tengok dah air naik. Awak pergi luar pula tengok air. Awak akit duduk sebentar tengok air. Kalau orang yang bagus, orang yang betul-betul bagus dia tengok air duduk sekat lutut tu, dia sipir dah bagai. Dia tak akan, orang kata kau dia sipir dah dokumen-dokumen penting. Dia dah angkat barang-barang elektrik tu, dia dah angkat dah. Tapi kalau orang hak jenis, jadi dia akan bermandiri lah, dia akan survive lah. Barang dia selamat, tak rosak teruk, walaupun air masuk ke tinggi pun dia dah selamat dah dokumen tu. Dia dah ambil dah makanan-makanan yang perlu dan dia dah naik ke atas dah. Tapi kalau orang yang jenis lambat, dia tak survive lah. Dia tak ada kemandirian lah maknanya. Dia dah tengok dah air tinggi, dia relax lagi. Tak naik sekali rumah tergelar. Faham ke? Jadi apa kita perlu bergerak balas tu? Sebab kita nak survive. Survive ni apa? Kemandirian organisma. Okay. Contoh dia kata bagi sesetengah haiwan, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan yang baru. Okay, contoh macam hari tu nak jadi tsunami. Sebelum nak jadi tsunami tu banyak dah binatang naik ke darat. Sebab apa? Itulah cara dia nak survive. Ataupun semut bila time hujan tu dia dah banyak dah dekat dapur rumah kita. Sebab apa? Sebab kawasan dia, koloni dia telah terkena air. Sebab dia nak survive lah. Okey, lagi yang kedua, tu tadi satu dah. Fungsi ataupun keperluan kenapa dia perlu bergerak balas. Yang kedua, keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat dapat disampaikan ke otak pusat integrasi. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Maknanya kita apa kita perlu bergerak balas supaya maklumat tu dapat disampaikan ke otak dan otak kita akan tolong tafsir. Contoh, apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal kita, suhu badan kita 37 darjah Celsius. Maka maklumat ini akan disampaikan ke otak oleh reseptor. Pusat integrasi akan menghantar impas saraf ke efektor. Efektor tu akan bergerak balas menurunkan semula suhu badan kepada julat normal. Jadi kesimpulan, manusia dan haiwan perlu bergerak balas supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Apa kita kena sesuaikan diri, dia back balik jadi nombor 1. Supaya kita dapat survive. Okey. So nampak tak? Betul lah cik kata tadi. Jadi ada berapa tadi keperluan gerak balas? 3 lah. 1 untuk kemandirian kita, iaitu kita nak survive. Yang kedua, supaya maklumat tu akan sampai lah. Start daripada rangsangan, reseptor, neuron deria, bawa pergi ke otak. Jadi kita nak suruh maklumat tu sampai ke otak kita akan tasih, hantar ke efektor dapat bergerak balas. Jadi kesimpulannya, apa kita ni kena bergerak balas? Supaya kita dapat menyesuaikan diri, supaya kita survive. Okay dah. Macam contoh hari tu cikgu ada terbaca. Ni pun comel juga, cikgu suka baca benda-benda yang ni. Itu yang boleh keluar soalan ikan larangan tu. Contoh Contoh baru ni cikgu terbaca kawanan gajah. Kawanan ni maksudnya sekumpulan gajah. Dia melarikan diri. Dia macam orang kata melarikan diri dari satu daerah ke satu daerah, habis semua daerah di China rasanya. Ada gambar dia tidur, dia rehat, lepas tu dia bangun pula. Dia tidur, dia rehat, dia bangun. Dia masuk setiap kampung.
Sebab apa tu dia lari? Sebab makanan hutan dia kena tebang. Jadi dia melarikan diri untuk cari tempat yang sesuai. Okay. Boleh ke sebelum cikgu masuk 12.2? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Okey. Okey, seterusnya cikgu masuk sikit lagi. 12.2 sistem saraf. Okey, sistem saraf manusia ni terdiri daripada rangkaian sel saraf atau neuron. Bila sebut sel saraf ni Kak, kita tengoklah, oh banyaknya sel saraf. Tengok badan kita ni. Ni sel saraf ni semua ni. Daripada start pada kaki, tangan, hujung jari sampai ke hujung kaki. Dan juga bila cikgu sebut neuron. Jadi neuron tu membentuk sistem saraf. Dan sistem saraf ni terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni sistem saraf utama. Gapo dia cikgu hak utama sekali, iaitu otak dan saraf tunjang. Otak awak kena dah. Saraf tunjang ni hak duduk dari tulang belakang awak ni, hak duduk dalam turus vertebra. Yang duduk dalam turus vertebra iaitu tulang belakang. Jadi dua ni utama. Otak kalau penuh jadi gila, jadi koma. Jadi gila dengan koma. Saraf tunjang kalau penuh dia jadi lumpuh. So nampak tak dua ni rosak dia habis kita. Contoh otak jadi penuh, gila tak ada jadi manusia dah kita. Otak jadi penuh, koma tak khabar, siapa mati. Saraf tunjang penuh, lumpuh, tak boleh gerak gapo dah. Nampak tak? Rosak dia dua utama ni tak ada gapo dah. Okey. Kemudian kita ada sistem saraf periferi. Periferi ni hak duduk-duduk ujung tangan kita, iaitu 12 pasang saraf kranium. Saraf kranium ni hak keluar daripada otak awak, itu kita panggil saraf kranium. Dan 31 saraf spina. Mana cikgu saraf spina? Bila saraf spina ni berlakon semua ni. Hak duduk segi situ. Pergi ke badan awak semua-semua ni kita panggil sistem saraf periferi. Periferi. Cikgu kalau rosak sistem saraf periferi ni tak apa. Contoh kalau kita rosak saraf tangan, kat tangan je lah tak boleh geraknya. Hak lain boleh lagi. Tapi kalau otak dan saraf tunjang dia melibatkan punah semualah. Sebab dia otak dan saraf tunjang ni ialah sistem saraf pusat. Pusat. Rosak dia tak jalan kita, tak gerak langsung lah. Okay, okey, jelas kat ni sistem saraf pusat deh. Rosak ni tak ada kita lah. So yang ni sistem saraf sebahagian daripada badan kita lah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada otak. Otak ni sistem saraf pusat tadi. Sistem saraf pusat yang utama. Jadi otak ni sebenarnya ada neuron 100 bilion neuron dalam ni saja. Ada 100 bilion neuron. Otak merupakan pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Pusat koordinasi, pusat kawalan maksud dia otak adalah tempat kita mikir. Bahagian-bahagian utama otak ialah cerebrum. So mana cerebrum cikgu? Hak ni, hak besar ni. Stoko ni, semua ni cerebrum. Kata? Hak bawah ni, ini ialah cerebellum. Lepas tu hak ni, ini ialah medulla oblongata. Medulla oblongata ni duduk otak awak juga, cuma duduk situ. Pas dalam otak awak ada gapo itu, dalam biasa tu, itu ialah kelenjar pituitari. Okay, kemudian permukaan hemisfera otak kita nampak dia berlipat-lipat macam ni. So cikgu ada cerita dah kawak, kalau benda tu berlipat-lipat, benda tu kecil-kecil, halu, apa lagi cikgu sebut? Banyak. Tolonglah ingat. Perkataan-perkataan ni semua nak menunjuk ke untuk tambah JLP tak dapat makan lagi. Apa nak tambah luas mungkin? Sebab untuk memuatkan banyak sel saraf. Ingat deh kalau perkataan berlipat-lipat, kecil-kecil, banyak-banyak, halu-halu. Awak nampak tak benda tu kecil-kecil, banyak-banyak, halu-halu, banyak. Semua tu untuk tambah jumlah luas permukaan
tak dapat makan lagi. Sebab apa nak tambah luas muka? Untuk memuatkan lebih banyak sel saraf. Lagi banyak sel saraf, lagi cerdik, lagi cepat tindakan awak. Sebab tu kalau dalam iklan susu budak-budak, dia kata minum susu ini sel otak berhubung. Sel otak berhubung tu maksud dia banyak sel saraf lah. Bila banyak sel saraf, budak tu cerdik. Okey. Dan otak awak juga, cerebrum tu sendiri cerebrum. Otak awak juga cerebrum hak besar tadi. Dia dibahagikan kepada dua hemisfera, iaitu ada bahagian kanan dan ada bahagian kiri. Sebab tu awak pernah dengar ke otak kanan, otak kiri. Jadi cerebrum ni hak besar sekali, ni hak stokor besar ni. Jadi tu cerebrum. Jadi cerebrum ni pula dia terbahagi pula, iaitu hemisfera kanan, hemisfera kiri, atau kita panggil dia otak kanan, otak kiri. Jadi biasanya kalau orang hak otak kanan, hak guna otak kanan dia banyak, bila dia tengok gambar ni, dia akan oyak keseluruhan. Dia akan oyak, dia kata, warna birunya langit tu. Ada bukit-bukit. Lepas tu dia kata, mendamaikan hati. Lepas tu kata, ada tasik. Orang hak kecek gini ni, dia adalah orang guna otak kanan. Kalau orang jenis otak kiri, dia akan oyak, depan ni gunung ni tinggi, alah ke belakang tu gunung tu kecil. Kalau depan ni gunung hak dekat ni dia nampak hijau tua. Kalau belakang ni gunung tu nampak macam, dia akan tafsir dari segi, air ni nampak macam dalam, langit ni macam, dia akan tafsir benda-benda lagu tu, gunung tinggi, rendah, warna tu terang. Itu orang yang guna otak kiri banyak. Okay, so apa beza antara otak kiri otak kanan ialah, cikgu pergi laju-laju ni. Otak kiri otak kanan ni gapo? Awak tengok sendirilah. Kalau orang otak kiri ni dia jenis mikir benda logik-logik, jenis analisis. Kalau dia dengar sesuatu tu dia akan sequencing, dia akan cari perkaitan. Kalau macam awak duk cerita dia, awak duk mengupak hal siapa-siapa, dia akan dengar dulu. Lepas tu dia akan sequencing. Dia akan cari dia akan takut cerita tu. Lepas tu dia bisa dalam matematik, dia cepat dalam matematik. Kalau dari segi, dia pun bisa juga dari segi language. Dia menekankan tentang fakta. Kalau kecek ni dia nak fakta. Dia tak usah kecek, dia tak boleh dengar kecek panjang, banyak tu tak usah. Lepas tu kalau dia dengar lagu, dia lebih kepada dia dengar perkataan dalam lagu tu. Okay. Dan dia boleh ni lah dalam bidang computation. So cikgu sentuh sajalah otak kiri. Okay, now kita nak kenal struktur-struktur dalam otak. Okay, ni yang cikgu kata tadi lah, yang terbahagi kepada otak kanan, otak kiri. Itu ialah cerebrum cerebrum, hak besar belakang ni cerebrum. Okay, lepas tu hak belakang ni cerebellum. Ni ialah medulla oblongata. Kawasan warna hijau ni medulla oblongata. Okay, lepas tu ni kelenjar pituitari hak masuk ke reksa bawah ni. Dia ada anterior dengan posterior bawah ni. Okay, lepas tu ada sini hypothalamus yang kawal homeostasis. Apa cikgu? H. Homeostasis ni ke apa cikgu? Hak menghasilkan mekanisme suap balik negatif tadi. Yang menghasilkan tindak balas negatif kita. Jadi siapa hak jung kesel benda-benda tu? Bukan kesel, dia yang menghasilkan tindak balas tu. Hypothalamus. Hypothalamus. Lepas tu hak ni hak duduk tengah-tengah ni, ini adalah thalamus. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, cerebrum. Cerebrum ni struktur paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Dia paling besar lah. Okay, permukaan dia berlipat-lipat kan? Kita nampak tak ni? Permukaan dia berlipat-lipat untuk menambah JLP, luas permukaan, untuk memuatkan banyak saraf. Yang ni dah naik dalam SPM tahun lepas. Okay. Cerebrum ni merupakan pusat mengawal emosi. Jadi sebab tu kalau jenis orang jenis tak boleh kawal emosi ni, dia rendah sini lah orang panggil. Dia rendah juga sini ni. Di otak dia bahagian tengah ni, bahagian cerebrum ni rendah. Sebab dia tak boleh nak kawal emosi dia. Ini cepat nak meleting, nak mengamuk. Okay, ada okay. Okay, lepas tu dia mengawal pendengaran, mengawal penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal.
Gapo cikgu tindakan terkawal? Tindakan terkawal inilah tindakan yang kita perlu fikir. Kita kena mikir nak hasil tindakan tu. Maka bila mikir je, mesti cerebrum. Sebab cerebrum ni tempat mikir. Jadi cerebrum ni dia akan terima maklumat dan rangsangan daripada reseptor, dan bila dia terima rangsangan tu dia akan analisis, dia akan integrasi, dia akan hubung kait untuk menghasilkan keputusan. Jadi awak nampak tak? Cerebrum ni tempat mikir belakang. Jadi tadi maklumat-maklumat macam contoh bunyi telefon berbunyi apa semua tu dia akan hantar ke cerebrum lah. Jadi cerebrum ni akan analisis. Oh, bunyi telefon tu bunyi siapa? Bunyi gini gapo. Okay? Gerak balas ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi. Okay, tak ada cik kata dah, cerebrum ni tempat mikir. Jadi, yang berkaitan dengan mikir, ke apa? Pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran awak berbahasa, menggunakan bahasa, kemahiran matematik, semuanya jenis mikir, maka dikawal oleh cerebrum. Okey dah. Okay, seterusnya, cerebellum. Cerebellum ni duduk belakang ni. Okay, jadi cerebellum ni dia untuk keseimbangan badan serta koordinasi yang mengawal pengecutan otot untuk pergerakan badan. Dia yang kawal pengecutan otot. Maknanya otot kita tangan kecut kendur boleh ambil air tu, dia lah yang kawal. Yang kedua dia ni memelihara keseimbangan badan. Sebab tu kalau ada orang dia baluh ke apa dia katuk atas ni, katuk atas batai tekuk ni, dia pun jadi terhuyung hayang. Apa? Sebab cerebellum mungkin cedera ataupun mengalami kerosakan. Dia pun jadi terhuyung hayang. Okay. Okey, seterusnya homeostasis. Awak ingat homeostasis? Hypothalamus. Hypothalamus, homeostasis. Jadi apa dia ni? Dia ni adalah pusat kawalan untuk benda hak persekitaran dalam ni. Apa dia? Kawal atur suhu, kawal atur air dalam darah, kawal tekanan darah. Dia kawal semua benda-benda hak persekitaran dalam tadi. Sebab tu dia kait dengan homeostasis ni. Okey, lagi dia kawal ke apa lagi? Dia kawal kelaparan, dahaga dan keletihan. Okey, hypothalamus menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Dia jugalah yang bagi signal kepada kelenjar pituitari sekiranya perlu merembeskan hormon-hormon daripada kelenjar pituitari dah. Okey. Lepas tu kelenjar pituitari itu sendiri. Kelenjar pituitari ni kait dengan sistem endokrin. Awak belajar dah bahawa ni cikgu pun tak nak sentuh. Dia ada bahagian anterior, dia ada bahagian posterior. Apakah hormon-hormonnya tu awak kena hafal dah. Okay, dan akhir sekali medulla oblongata. Medulla oblongata ni dia kawal tindakan luar kawal tadi. Dia kawal tindakan luar kawal. Apa dia cikgu? Denyutan jantung, pernafasan kohor laju. Tidak dia yang tolong buat keputusan untuk hypothalamus tadi. Untuk homeostasis tu dia buat keputusan. Jadi dia ni kait dengan apa? Denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pemvasocerutan tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin, menelan. Jadi kalau awak tengok sini semuanya dia kawal tindakan luar kawal. Dia kawal tindakan luar kawal. Apa dia luar kawal? Tak payah mikir. Tindakan yang tak payah mikir. Kalau cerebrum, tindakan terkawal, kena mikir. Kalau medulla oblongata, tak payah mikir. Awak ingat gini, mikir medulla oblongata. So tak payah mikir medulla oblongata. Apa dia contoh? Pernafasan, nak mikir buat gaponya, memang dia akan jadi. Okay, peristalsis. Tak payah mikir, memang peristalsis akan berlaku. Okay, jelas dah? Ni saja je ni daripada tadi lah. Okey. Awak nak masuk lagi saraf tunjang ke nak berhenti dulu? Sebab saraf tunjang ni dia panjang pula. Bicara dulu. Nak sambung lagi sikit ke? Nak habis saraf tunjang ke? Ataupun nak sambung next time? Bicara dulu dalam grup awak.
Yana? Sambung lah cikgu. Sambung okey. Sambung sikit nak berhabis yang saraf tunjang ke? Ya cikgu. Okey. Okey, seterusnya saraf tunjang Okey, tadi cik kata saraf tunjang ni ia duduk dalam tulang belakang. Tapi jangan panggil tulang belakang tolong Kita panggil turus vertebra. Bahasa kita kita panggil tulang belakang. Saraf tunjang ni duduk dalam turus vertebra dikelilingi oleh, kalau orang kapungat dia panggil dikelilingi oleh air tulang belakang. Kita tak panggil tulang belakang Dikelilingi oleh bendalir cerebrospina yang memberi perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Cikgu bukti sindu kita tunjuk gambar. Ni. So ni turus vertebra awak, tulang belakang awak. So di sepanjang dalai tulang belakang awak, turus vertebra tu ada saraf tunjang. Nampak ni? Ni saraf tunjang ni semua ni. Tu saraf tunjang Okey. Dan di keliling saraf tunjang tu akan ada bendalir cerebrospina. Kita tak panggil air tulang belakang, kita panggil bendalir cerebrospina. Tujuan dia untuk beri perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Bak apa tadi cikgu kata dah punah saraf tunjang, awak akan jadi lumpuh sepanjang hayat. Jadi bendalir cerebrospina tu untuk lindung saraf tunjang, untuk bekal saraf tunjang dengan nutrien. Okay. Saraf tunjang terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Mana? Ni. Ni dalai tulang belakang kita. So dia duduk dalai tengah tu. Sekejap kita cari, kita tunjuk gambar. Ni. Ni ke turus vertebra ni belakang ni. Turus vertebra tulang belakang. Awak tengok dah masa form 4. Okay, model dia. Okay. Ni saraf tunjang. Ni semua ni. Ni saraf tunjang ni. So dia kata saat ni saraf tunjang tu terdiri pada jirim kelabu di bahagian tengah. Dia warna hijau. Dia bukan warna hijau, dia warna kelabu. Tapi gambar ni nak tunjuknya dia tu berwarna kelabu. So dia berwarna, nak tunjuk dalam gambar ni hijau lah. Jadi warna hijau tu dipanggil jirim kelabu. Manakala yang putih-putih ni, tengah ni kuning air ni, kita panggil dia jirim putih. Di sekelilingnya. Bahagian tengah saraf tunjang terdapat salur saraf yang mengandungi cecair bendalir cerebrospina. Okey, so kita akan tengok gambar dia. Ni tak dicik kata tadi. Bentuk dia macam rama-rama. Ni jirim kelabu. Stoko ni saraf tunjang lah belakangnya. Ni saraf tunjang lah ni. Cuma dia dalam saraf tunjang tu dia ada jirim kelabu. Dah luar ni jirim putih. Lepas dalam salur tengah ni, dalam salur tengah tu, dalam salur tengah tu lah yang ada bendalir cerebrospina saat ni, air tulang belakang tu. Air tulang belakang, bendalir cerebrospina. Stoko ni lah Stoko ni ialah saraf tunjang. Dalam keratan rentas, jirim kelabu kelihatan bentuk macam rama-rama. Bentuk dia gini tadi. Okay. Atau huruf H. Jirim kelabu terdiri terutamanya daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Jadi banyak luar tu itu ialah jirim putih. Ni jirim putih. Jirim putih terdiri daripada akson yang disalut dengan salut myelin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Saraf spina muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek atau akar iaitu akar dorsal dan akar ventral. Jadi kalau awak tengok sini, alik atas ni kita panggil semua ni akar dorsal. Alik bawah ni ikutlah kiri ko kanan ko, bawah ni orang panggil akar ventral. Alik atas ni kiri kanan orang panggil akar dorsal. Jadi hak akar muncul keluar ni ialah saraf spina. Bukan akar, saraf selebihnya. Jadi dalam ni akan ada neuron beria, neuron interneuron, neuron geganti dan neuron motor keluar, saraf spina. Tak faham ke? Begini gambar dia. Sekejap cikgu padam sekejap. Nampak tak? Saraf akan masuk. Neuron Neuron
deria akan masuk. Lepas tu dia akan temu dengan neuron geganti. Lepas tu neuron motor. Bapalah. Neuron geganti, neuron motor keluar. So ujung-ujung ni orang panggil saraf spina lah. Ada juga hak masuk kot ni. Pun ada juga. Dia keluar. So hak ni lah akan bawa berimpas saraf tu pergi ke efektor tu. Ni akan bawa pergi ke efektor. Okay. Jadi saraf tunjang ni sebab dia ni duduk di tulang belakang, maka dia akan menghubungkan otak dengan saraf spina, ujung kaki kita, ujung tangan kita di bahagian seluruh badan kita. Tu maksud dia menghubungkan antara otak dan saraf spina. Mana? Ni dia menghubungkan dengan otak dengan mana-mana lah. Tangan, kaki, bawah pohon, orang panggil saraf spina. So, mari kita tengok dia punya struktur dia. Okey, stokor ni apa dia? Saraf tunjang. Stokor ni semua ni saraf tunjang belakang dah. Okay, jadi awak nampak dah ada 3 neuron kita akan belajar. Warna purple ni orang panggil neuron deria. Warna purple ni neuron deria. Warna kuning ni neuron duduk tengah-tengah geganti. Neuron geganti dia akan duduk dalam jirim kelabu. Nampak? Dia duduk jirim kelabu tu. Okey, lepas tu bunyi apa dah? Guru apa dia? Okey, lepas tu yang keluar ni neuron motor. Boleh dulu? Kita ada 3 neuron. Neuron deria, neuron geganti tengah-tengah duduk dalam jirim kelabu. Neuron motor nak keluar. Okay. Kemudian hak alik atas orang panggil akar dorsal. Semua ni lah akar dorsal ni. Semua ni. Akar dorsal. Alik atas kat ni pun orang panggil akar dorsal juga. Okay, kalau alik bawah kita panggil akar ventral. Alik ni pun orang panggil akar ventral juga. Ingat gini. Huruf A, B, C, D dengan V. So alik atas ni D, alik bawah ni V. Atas akar dorsal, bawah akar ventral. Okay, kemudian apa lagi nak kawak? Akar dorsal ni apa dia pelik? Dia ada ganglion. Ni hak bekok ni, tempat bekok ni orang panggil ganglion. Tapi kalau akar ventral dia tak ada bekok-bekok. Dia tak ada bengkak tadi. Akar dorsal je ada kawasan bengkak ni. So kita panggil ganglion akar dorsal. Okay, so cikgu start dengan akar dorsal dulu dah. Dia kata akar dorsal mengandungi akson neuron deria. Jadi awak nampak tak dalam akar dorsal ni hak masuk dia siapa? Hak masuk dia ialah neuron deria. Yang menghantar impas saraf dari, tidak neuron deria tadi, dari reseptor deria masuk pergi ke saraf tunjang. Awak mesti pening. Tak ada awak belajar hantar ke otak ke. Cikgu kata dia ada 2. Sama ada dia pergi ke otak ataupun dia pergi ke saraf tunjang. Jadi biasanya yang pergi ke saraf tunjang ni ialah tindakan refleks. Tindakan refleks ni kita kejut-kejut. Contoh kita tersentuh benda panas, kita terpijak duri, jenis-jenis gitu dia tak payah pergi ke otak. Jadi dia pergi mana? Dia pergi ke saraf tunjang ni lah. Jadi sebab dia nak cepat dia pergi ke saraf tunjang deh. Dia tak pergi ke otak. Otak kat dia mikir dulu ke apa. Jelas ke? Kalau melibatkan saraf tunjang ni dia hantar ke saraf tunjang ni dia melibatkan hak tindakan refleks. Okey, lepas tu pula kenapa ganglion akar dorsal ni dibekak? Sebab dia ada badan sel neuron deria terkumpul dalam ganglion akar dorsal. Okey, cikgu tunjuk neuron deria dulu. Takut opening. Ni neuron deria. Awak nampak tak badan sel dia duduk tengah ni? Ni neuron motor. Badan sel dia duduk di hujung. Bukan sel badan dia, badan sel. Badan sel dia ni duduk tengah-tengah. Maknanya gini. Gini, lepas tu ada badan sel. Lepas tu barulah ada balik dia. Kalau hak ni, dia duduk di hujung. Gitu. Okay, jadi tengok dah. Bak apa akar dorsal ni bekok sini? Sebab, bayang deh, ni masuk. Lepas tu barulah ada, goni dia saat ni. Jadi sini ni.
badan sel dia. Jadi badan sel duduk tengah ni, banyak ni jadi bekok sini. Boleh ke? Ni gambar dia. Patut cikgu copy paste supaya awak senang tengok. Ni, tengok deh. Ni bonggosainat. Ni akad neuron dia ni. Badan sel duduk sini. So masa ni lah ganglion tu bekok. Apa? Sebab ada badan sel duduk sini. Tapi akar ventral dia tak bekok deh. Tengok deh. Apa akar ventral tak bekok? Sebab dia ada neuron motor. Tengok. Neuron motor gone ni di ujung. Okay, tengok deh. Mana bekok? Ni, badan sel duduk sini. Badan sel duduk ujung ni. Lepas tu ni pun go tu. Kenapa tak bulat ni badan sel lah. Boleh tak dulu? Bulat-bulat tu gapo cikgu? Ni bulat warna merah, bulat warna purple ni. Badan sel dia. Badan sel dia duduk tengah tadi. Ni badan sel duduk tengah sebab tu bekok tu. Tapi kalau neuromotor, apa tak badan sel duduk ujung ni. Tak deh. Sekali lagi. Badan sel duduk ujung. Ni lah gitu Zat ni. Ni badan sel duduk tengah ni. Boleh ke? Boleh tak dulu? Okey ke? Cikgu mula lagi sekali lagi. Sekali lagi. Serada. Dia sebenarnya dia kena guna gambar hak betul. Dia tak boleh buat gambar gini. Kita budak tak faham. Sekejap yang cikgu sapu dulu. Okey. Gini dah tengok molek dah. Saat ni dia kata akar dorsal ni dia mengandungi neuron deria. Akar dorsal ada neuron deria. Kalau jasad jirim kelabu, dia ada neuron geganti. Ni neuron geganti warna kuning ni. Hak bulat-bulat ni apa cikgu? Bulat ni ialah apa ni? Badan sel dia. Bukan sel badan ni. Kita panggil dia badan sel. Kalau cikgu suka panggil pala dia. Pala dia. Ni badan sel untuk neuron geganti. Ni badan sel untuk neuron motor. Okay, sekarang beza dia kalau akar dorsal dia bengkak dekat tengah-tengah ni. Dia ada bekok, kausai bekok ni. Tapi kalau akar ventral dia tak ada bekok. Kenapa tak? Dia tak bekok, dia straight lah. Okay. Apa? Kenapa akar dorsal ni dia bengkak dekat tengah-tengah? Kerana dia kata ada ganglion. Kerana dia ada ganglion. Gone ni hak bekok ni orang panggil ganglion. Apa ganglion tu bengkak? Apa struktur ganglion ni dia bekok tengah? Sebab dia ada badan sel neuron deria terkumpul di dalam ganglion akar dorsal. Okay, cuba tengok gambar ni. Okay, ni pun cikgu kena sapu juga. Okay, ini ialah gambar. Ini ialah gambar neuron deria tadi. Tengok deh. Badan sel dia duduk tengah. Badan sel dia duduk tengah ni. Kepala dia duduk tengah. Nampak ni? Kepala dia ni duduk tengah. Lepas tu sini ialah hak gitu tadi. Okay, tengok deh cikgu pergi kepada gambar ni. Nampak tak? Dia masuk. Kepala dia duduk sini. Lepas tu ni hak tadi. Macam rambut tu. Jadi kepala dia duduk sini yang menyebabkan kawasan ni jadi bekok. Sebab ada kepala dia besar tu. Cikgu suka panggil kepala tapi dia tak boleh lah panggil kepala. Dia kena panggil badan sel neuron deria. Cikgu, apa hak ni dia tak bekok? Sebab dia tak ada gaba-gaba pun. Kepala sel dia memang duduk gini. Tak ada gaba. Tengok dah struktur dia. Geganti. Neuron geganti. Ni je stalker gini lah. Stalker duduk gitu. Dalam jirim kelabu. So dia tak bekok. Okay, lepas tu tengok ni pula. Hak ni kepala dia duduk di ujung. Hak ni gone ni dia dah. Kepala dia duduk di ujung. So mana kepala dia? Cuba tengok gambar saat ni. Kepala dia ni duduk dalam jirim kelabu, lepas tu barulah dia keluar gitu. Jadi sebab tu bila dia keluar macam ni, tak ada kawasan bengkak dekat dekat akar ventral. Tu beza dia. Apa beza akar dorsal bengkak ada ganglion, tapi apa akar ventral tak bekok? Sebab akar dorsal ni dia bengkak, dia ada ganglion ni. Tempat bekok tu orang panggil ganglion. Apa dia bekok? Sebab dia ada badan sel neuron deria. Tak faham, kita tengok. Ada tak gambar lego ni cikgu ni? Kalau ada mujur. Sekejap dah kita cari. Nampak? Boleh guna gambar ni juga.
Sepatut diguna gambar saat ni lah. Diguna gambar tak ada. Tunjuk gana kau. Maksudnya dia kena ambil seekor saat ni tu. Biar letak situ. Boleh kau? Faham kau? Ini ni. Neuron dia ni lagu ni. Lagu ni kepala dia ni. Badan saya duduk sini. Duduk tengah. Lepas tu barulah ada. Jadi bila duduk tengah tu, badan sel tu duduk dalam ganglion tu. Tu yang jadi bekok tu. Badan sel duduk dalam ganglion. Dah. Tapi kalau neuromotor, badan sel dia, kepala dia ni duduk dalam jerim kelabu. So dia tak ada bekok lah. Jadi kalau dia akar ventral, dia kata akar ventral mengandungi neuron motor yang menghantar impas saraf dari saraf tunjang ke efektor. Lalu keluar sebagai saraf spina. Jadi saraf spina ni hak masuk dengan hak tubik. Jadi saraf spina ni adalah neuron deria dan neuron motor. Cikgu rasa boleh faham ni. Cuma awak kena duduk molek baca semula. Awak faham cikgu rasa. Boleh ke? Mana senyap ni? Faham ke tak? Faham cikgu. Dia kena baca, lepas tu tengok benda ni selalu. Bila baca saraf tunjang tu, kena tengok neuron ni selalu. Barulah faham. Okay, so nak teruskan lagi ke nak berhenti dekat saraf periferi? Mana? Mana nak sambung sistem saraf periferi kah? Saya takut kau pening pula. Tapi sikit je sebenarnya tu sistem saraf periferi ni cikgu kata yang sebahagian tu. Terdiri daripada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Bengok pula jadi sistem saraf soma ni mengawal semua tindakan terkawal. Hak kena mikir sistem saraf soma. Kalau sistem saraf autonomi ni mengawal tindakan luar kawal. Luar kawal ni hak tak payah mikir. Jadi sistem saraf periferi ni hak mana? Hak sebahagian daripada yang tak terlibat dengan saraf pusat tadi. Okay, so cikgu back balik sekejap. Mana sistem saraf periferi ni? Hak ni. Hak keluar daripada sistem saraf tunjang ni. Hak keluar daripada sistem saraf tunjang, hak keluar daripada otak. Dah. Jadi sistem saraf periferi ni dia ada dua jenis. Saraf soma yang kawal tindakan mikir. Kalau saraf autonomi ni yang tak terlibat dengan pemikiran. Yang terlibat dengan luar kawal je. Tak payah mikir. Okay? Habis dah. Habis itu. So maybe next time kita sambung neuron dan synapse ke? Cikgu. Cikgu takut bukan gapo, cikgu takut banyak. Aku jadi kau bengong banget kalau cikgu je ni tak suka sekali gitu selalu. Mana? Gapo Najma? Sampai cikgu, esok je. Cikgu free ke pukul 10 pagi? Pukul 10. Cikgu free. Nak cikgu sambung hak ni lah. Nak ni. Okey. Okey. Pukul 10 dah. Okey. So kita jumpa esok dah. Cikgu Arisha nak tanya benda tu. Tanya. Cikgu, jiring kelabu tu ke? Ya dalam keluar benar. Dalam saraf tunjang kak? Sekejap dah. Sebab dalam buku rujukan saya, jiring putih tu duduk dalam. Buku apa guna? Fokus SPM. Silap tu kok. Kadang-kadang buku pun ada silap juga. Tak. Dia ni. Dia duduk gini. Dia bentuk rama-rama. Jirim kelabu. Hak duduk luar ni jirim putih. Gitu. Dia kata gitu kau dalam buku fokus. Fokus mana? Fokus tak tebal tu kau. Kau fokus kat nipis tu. Huk nipis. Saya beli susu aku. Tak huk form 5. Tak.
Cikgu ada. Kejap cikgu cek. Silap tu. Mana boleh gitu. Sekejap Fokus. Mana cikgu pula ambil. Mana pula tu? Ada. Fokus Okay, ni form 5. Tak ada pula dah. Form 4 tak jumpa cari dah. Awak tukarlah. Jirim kelabu tu duduk dalam, jirim putih duduk di sekelilingnya. Dah. Tukar. Okay, ada lagi ke? Tak ada cikgu. Tak ada lah. Okey, so kita jumpa esok lah. Okay, Assalamualaikum. Okey cikgu, terima kasih. Okay, malam ni banyak ganggu Cikgu, sungguh. terima Itu kasih, mesej, cikgu. ni mesej tu jadi banyak ganggu tu. Allah lah. Banyak ganggu. Cikgu kan busy. Halo. Cabut aku serah. Orang nak mengajar tak boleh. Lalu ada ganggu sama. Tahu duduk saja tak ada pula. Okey lah. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Bye cikgu, makasih. Happy New Year. Happy New Year juga. Happy New Year. Seumur cikgu 42 dah lah Happy New Year. Awak umur apa? 18 tadi. Lagi tu. 18 dah lah awak. Tapi kak 18 pun main sekolah lagi ni. Gitu. Main sekolah lah. Okay lah. Okey cikgu, bye-bye. Bye cikgu.